Hai, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. So petang ni kita akan tengok unit yang kelima, pembangunan negara, dan fokus perbincangan kita adalah kepada dasar ekonomi. Okey. So ni adalah gambar-gambar yang berkait dengan pembangunan lah. Okey. Sama ada dalam bidang pertanian ataupun bidang pengangkutan ya. So dia ada perubahan dari segi yang lama kepada yang lebih moden lah. Okey. Baik, sebelum kita pergi dengan lebih lanjut lagi, perkara pertama yang kita kena tahu adalah tentang definisi dasar. Jadi, ramai yang bertanya dasar ni apa sebenarnya? So, dasar ni adalah sesuatu yang telah dirancang matlamat kerajaan ya, matlamat yang telah dirancang oleh kerajaan untuk dilaksanakan dan biasanya melibatkan rakyat ya, yang mana akan memberikan kepentingan kepada masyarakat dalam sesebuah negara lah. Dan kalau tengok kepada definisi ini, ianya adalah objektif dan juga matlamat ataupun ada tujuan tertentu ya. Kemudian definisi pembangunan pula dia merujuk kepada masyarakat dalam sesebuah negara ni sama ada daripada masyarakat mundur kepada masyarakat yang lebih maju ya. So di situ merujuk kepada pembangunan lah. So dasar ekonomi dan dasar pembangunan adalah dua benda yang berbeza. Dasar ekonomi adalah apa yang dirancang oleh kerajaan. Dasar pembangunan adalah apa yang telah dilaksanakan hasil daripada perancangan tersebut. Okey, so ini adalah sedikit berkenaan dengan keadaan sebelum merdeka. Yang mana kalau kita tengok ya, sebelum merdeka di Tanah Melayu ini dia melaksanakan dasar divide and rule ataupun kita panggil dasar pecah dan perintah, yang mana Tanah Melayu pada ketika itu menggunakan dualism ya, ekonomi dualisme ataupun ekonomi yang mana memihak kepada pihak British lah, ataupun yang mana banyak memberikan manfaat kepada British. So dekat tepi-tepi ni adalah sedikit gambaran tentang pengenalan diri yang ada kepada masyarakat di Tanah Melayu sebelum merdeka. Baik, yang seterusnya adalah rancangan pembangunan negara ya. So kalau kita tengok setelah kita mencapai kemerdekaan tahun 1957, so tahap pembangunan negara ini telah dibahagikan kepada beberapa tahap ya. Pembangunan lebih besarlah berbanding dengan ekonomi ya. So tahap yang pertama adalah pada tahun 1956 hingga 1970, yang mana di dalamnya ada rancangan Malaya 1, rancangan Malaya 2 dan juga rancangan Malaysia 1. Kenapa beza nama ni? Rancangan Malaya 1 sebab dia hanya setakat tahun 60. Rancangan Malaya 2 dia hanya setakat tahun 65, tetapi disebabkan oleh pelaksanaan dasar itu dia bermula tahun 61. Jadi dikekalkan nama rancangan tu. Okey, untuk rancangan Malaysia 1, so dia bermula setelah negara Malaysia dibentuk tahun 63, kemudian dia berakhir tahun 70. Dan kalau kita tengok di bawah rancangan Malaysia 1 ni, kita ada beberapa agensi yang ditubuhkan oleh kerajaan berfungsi untuk membantu masyarakat, terutamanya orang Melayu Putera lah. Dan kalau awak tengok dekat sini, rancangan Malaysia 1 ini, dia ditubuhkan setelah Kongres Ekonomi Bumiputera pertama dilaksanakan pada tahun 1965. Jadi, beberapa agensi ditubuhkan untuk membantu, termasuklah MARA. Okay. So untuk tahap yang kedua ni dia bermula tahun 71 sampai tahun 90, dan apa yang ada dalam rancangan Malaysia 2, 3, 4 dan 5 ni, kalau kita tengok dia adanya Petronas. Okay. Apa fungsi Petronas tahun 71 ni? Berfungsi untuk tingkatkan ekonomi terutama di Bumiputera lah. Okay. Baik, yang seterusnya adalah tahap yang ketiga. So tahap yang ketiga ni dia bermula tahun 91 dan berakhir tahun 2000, yang mana dalam rancangan Malaysia yang ada adalah rancangan Malaysia yang ke-6 dan juga rancangan Malaysia yang ke-7. Kemudian tahap yang keempat adalah tahun 2001 hingga 2010, rancangan Malaysia 8, rancangan Malaysia yang ke-9. Dan kalau kita tengok rancangan Malaysia 10 bermula tahun 2011 hingga 2015, rancangan Malaysia ke-11 2016 hingga 2020. So sekarang ni kita berada di dalam rancangan Malaysia yang ke-11. Okey, dasar utama ekonomi. Okey, so dasar utama ekonomi kalau kita tengok dekat sini, saya mulakan dengan dasar ekonomi baru bermula tahun 57 hingga tahun 70. Bermula tahun 71 hingga tahun 90. Kemudian wawasan 2020 bermula tahun 91 hingga 2020. Kemudian dasar pembangunan nasional 1991 hingga tahun 2000. Dasar wawasan negara tahun 2001 hingga 2010. Okay. So ini adalah antara dasar-dasar utama yang ada di dalam Malaysia lah.
Okey, so objektif utama DEB, Dasar Ekonomi Baru, ini adalah insan yang memperkenalkan DEB, Allahyarham Tun Abdul Razak. So yang mana dalam DEB yang cuba nak dibuat oleh Tun Abdul Razak ni adalah membasmi kemiskinan dan menyusun semula masyarakat. Itu yang nak dilaksanakan, dan banyak yang telah dibuat oleh Tun Abdul Razak, termasuklah melaksanakan Felda lah, okey, untuk masyarakat di luar bandar. Okey, rasional pelaksanaan Dasar Ekonomi Baru ataupun apa sebabnya Dasar Ekonomi Baru ni dibuat tahun 1970. Okey ya. So antara sebabnya adalah kerana kadar kemiskinan yang tinggi dalam kalangan masyarakat, sehingga kerajaan terpaksa melaksanakan Dasar Ekonomi yang baru kepada orang, terutamanya orang Melayu. Yang keduanya, wujud jurang perbezaan pendapatan yang luas antara kaum masyarakat di luar bandar dan juga di bandar, wujud ekonomi berasaskan kaum, dan tercetusnya tragedi 13 Mei. Dan kalau awak perasan dekat tepi ni, ini adalah buku-buku berkait dengan 13 Mei. Dan ialah kalau ada awak di depan saya boleh bagilah buku-buku ini, ataupun awak boleh cari secara online lah. Dan buku yang warna merah ini, Kwa Kia Siong, ni ditulis oleh Kwa Kia Siong. So buku ini sebenarnya sudah diharamkan lah, okey, daripada dibaca lah, sebabnya dalam buku ini banyak mengutuk tentang Melayu, ya. Okey, antara usaha-usaha yang dilaksanakan oleh kerajaan untuk membasmi kemiskinan, dia ada beberapa perkara yang dibuat oleh kerajaan lah. Pertama, wujudkan peluang kepada masyarakat untuk mengelak daripada menganggur, wujudkan kumpulan perusaha dan pedagang. Maksudnya orang Melayu ni diberikan peluang untuk melaksanakan ataupun membuat perdagangan, ya. Kemudian menghadkan suasana pekerjaan, menggabungkan semua kaum. Kemudian memperbaiki taraf dan kualiti hidup, modernkan kawasan luar bandar, tambah daya pengeluaran, memberi peluang sektor rendah untuk pergi ke sektor yang lebih tinggi, dan juga kurangkan jurang pendapatan antar kaum. Ini antara benda yang diperlukan, usaha untuk basmi kemiskinan. Kemudian antara strategi yang dibuat di bawah Dasar Ekonomi Baru untuk membasmi kemiskinan adalah dengan melaksanakan atau dengan menubuhkan beberapa agensi. Antaranya adalah UDA, BNP, MARA, Bank Rakyat, Bank Pertanian dan sebagainya. Dan di kawasan luar bandar, sebab kita ada beberapa agensi lain, antaranya adalah Kejora, Dara, Jengka, Ketengah. Itu adalah antara agensi-agensi pelaksana kepada kerajaan. Okey, yang seterusnya adalah aspek susun masyarakat. Ini masyarakat nak disusun mengikut golongan ataupun keadaan tertentu. Contohnya, cuba untuk memodernkan kawasan luar bandar bagi membolehkan masyarakat ini untuk berada di sesuatu lapangan lah. Okey. Kemudian membentuk masyarakat MPPB, membentuk masyarakat perdagangan perindustrian Bumiputera, supaya masyarakat Melayu Bumiputera ini boleh maju setanding dengan kaum lain. Okey, ini sedikit analisa dibuat berkenaan dengan kadar kemiskinan dan juga hak milik saham. Kalau tengok kepada yang diperlukan, ya, ataupun yang matlamat nak dicapai tahun 90 adalah 30% penyertaan Bumiputera dalam ekuiti syarikat, Bumiputera 40 dan rakyat asing 30. Tetapi apa yang kita capai sehingga tahun 1990 tak sampai kepada target lah. Bumiputera sepatutnya 30, kita hanya sampai 20.3 sahaja. Bukan bumi, dia dah melebihi daripada tahap yang diperlukan. Kenapa? Sebab bukan bumi ni memang dia dah melebihi dia punya penyertaan masyarakat dalam perdagangan. Okey. Yang seterusnya adalah Dasar Pembangunan Nasional. So, Dasar Pembangunan Nasional ini digubal oleh kerajaan tahun 1991 hingga tahun 2000 dengan tujuan untuk menggantikan DEB, tetapi masih lagi mengekalkan konsep yang ada dalam DEB, iaitu basmi kemiskinan dan susun semula masyarakat. Tujuan utama dasar ini adalah lebih kepada perpaduan untuk tujuan menstabilkan politik serta ekonomi dapat ditingkatkan. Okey. Baik, antara strategi DPN, Dasar Pembangunan Nasional, dia nak mengurangkan kemiskinan, tetapi mengurangkan kemiskinan dalam kadar yang lebih baik, lebih kecil. Maksudnya kemiskinan secara relatif, kemudian mewujudkan masyarakat perdagangan MPPB,
Masyarakat Perdagangan Perindustrian Bumi Putera, IKS, industri kecil dan sederhana dan sebagainya, membabitkan sektor swasta dalam proses usaha semula masyarakat. Sebelum ini, dalam dasar ekonomi baru, sektor swasta tidak terlibat dalam penyusunan masyarakat. Tetapi apabila kerajaan melihat tidak tercapainya hasrat di bawah dasar ekonomi baru, maka kerajaan telah mewujudkan satu sektor ataupun telah mewajibkan sektor swasta untuk berusaha bersama-sama dengan pihak kerajaan bagi membolehkan penyusunan semula masyarakat dilaksanakan. Menumpukan perhatian kepada pembangunan sumber manusia lah pada masa ini. Okey, yang seterusnya adalah dasar wawasan negara bermula tahun 2001 hingga 2010. Dasar wawasan negara ini dia berbeza dengan wawasan 2020. Wawasan 2020 diwujudkan tahun 1991 bersama dengan dasar pembangunan nasional. So, dasar wawasan negara ni dia lebih kurang sama dengan dasar ekonomi baru, tetapi dia lebih memberikan impak kepada pertumbuhan keutuhan daya saing negara. Dan kalau kita tengok rasionalnya, penubuhan dasar wawasan negara ini adalah nak membangunkan Malaysia sebagai sebuah negara yang berteraskan kepada pengetahuan, kemudian menjana pertumbuhan yang didorong oleh sumber manusia, yang mana kita nak gunakan sumber manusia tempatan, menjadikan sektor pertanian, pembuatan dan perkhidmatan secara dinamik dan membasmikan kemiskinan dalam kalangan kelompok yang lebih kecil. Okey. Kemudian, ini adalah objektif DWN, Dasar Wawasan Negara, mengukuhkan pembangunan sumber manusia, membina bangsa yang berdaya tahan, membangunkan ekonomi, mengekalkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Okey, baik. Saya rasa itu sahaja untuk hasil topik ini. So, di akhir kuliah ini, saya nak tunjukkan Perdana Menteri yang pernah mentadbir negara, yang mana kita lihat keberadaan mereka dalam perkhidmat dalam pentadbiran ini telah mewarnai ataupun telah mencorakkan satu bentuk pembangunan negara yang sangat mampan. Walaupun setiap Perdana Menteri itu kita lihat dia mempunyai visi juga misi yang berbeza, tetapi mereka cuba untuk membangunkan sebuah negara yang mereka sayang.